Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Insyaallah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pagi ini kita baca dari muka surat yang ke-9 dari surah Al-Baqarah, bermula dari ayat yang ke-60 insya-Allah. Bermula dari ayat 60 insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق
ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Salawat serta salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ayat yang kita baca pada pagi ini berkait dengan kisah Bani Israel lagi. Iaitulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idzistasqa Musa liqaumih, dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon untuk diberi air, atau supaya diberi air untuk kaumnya. Faqulna adrib bi'asakal hajar, maka kami berfirman, idrib, pukullah. Idrib, pukullah. Pukul dengan apa? Bi'asaka, pukullah dengan tongkat kamu. Nak pukul apa? Al-hajar. Maka Allah Ta'ala kata, pukullah dengan tongkat kamu akan batu itu. Ada satu besar, perkara ini berlaku setelah daripada mereka selamat daripada Fir'aun. Fir'aun dah tenggelam, mereka dah lepas Laut Merah, lari daripada Mesir nak menuju ke Syam. Maka lepas daripada tu mereka berada dalam sesat di padang pasir. Dan kemudian mereka lapar, mereka dahaga. Hak cerita lapar ni kita dah sebut pada minggu lepas, di mana Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada mereka al-manna dan salwa. Al-manna ni sejenis resin lah kita kata. Mereka ambil daripada pokok. Ada yang kata turun daripada langit, yang mana mereka boleh campur dengan air, jadilah air itu lazat untuk mereka. Maka sampai hari ini kita panggil dia sebagai Arabic gum. Disebut sebagai al-manna tu, Arabic gum tu sebahagian daripada al-manna. Ada khasiat dia, boleh buat perubatan, boleh memberikan rasa pada air, dan banyak kegunaan dia. Adapun as-salwa adalah burung, makanan. Makanan burung yang datang kepada mereka, mereka boleh ambil, tangkap dan makan untuk hari tersebut. Lalu Allah Subhanahu wa taala kata pula berkaitan dengan air hari ini. Jadi bila mereka dalam keadaan tersebut, mereka dahaga, minta pula dengan Nabi Musa air. Maka Nabi Musa minta dengan Allah, ya Allah, kurniakanlah kepada kami minuman pula. Lalu Allah Ta'ala kata, pukullah dengan tongkat kamu kan batu tersebut. Batu. Apa yang berlaku? Fanfajarat min husnata asyrata aina, maka terpancutlah dari batu itu 12 mata air. 12 mata air. Qad alima kullu unasim mashrabahum, setiap daripada mereka tahu, satu puak daripada mereka tahu di mana tempat minumnya masing-masing. Maka bersama dengan Nabi Musa ni ada 12 puak daripada Bani Israel. Bila Nabi Musa pukul tongkat tersebut, terpancarlah 12 mata air daripada batu-batu tersebut.
Maka setiap orang ada airnya masing-masing. Okey? La yartahilu min manqalatin illa wajadu dhalika ma'ahum bil makanil ladzi kana minhum bil manzilil awwal. Jadi setiap mereka tu fi kulli nahiyatin minhum thalatha uyun. Disebut bahawa batu tu bentuk 4 segi. Bila Nabi Musa pukul tu, maka pada setiap sudut dia keluar 3 mata air. Jadi 3 tu setiap kabilah boleh cukup 3 4 penjuru 12 mata air. Macam mana Allah Ta'ala anugerahkan kepada Bani Israel nikmat yang banyak, padahal Allah dah pesan dah kepada mereka. Allah Ta'ala kata, kulu washrabu min rizqillah, makanlah dan minumlah daripada rezeki yang Allah bagi ni. Wala ta'thaw fil ardi mufsidin, maka dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi. Jadi Allah ni bersama kenikmatan, dia bagi perintah. Dia suruh makan, suruh minum, betul. Nikmat makan, nikmat minum. Tapi dia kata, bila kamu dapat makan, dapat minum, janganlah kamu melakukan kerosakan di muka bumi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, apa maksud jangan kamu melakukan kerosakan di muka bumi? Banyak kita ni, kita tengok kerosakan di muka bumi apabila hari ni Allah tunjuk bumi ni binasa disebabkan pembalakan, disebabkan karbon dioksida yang dilepaskan, disebabkan oleh sampah sarap yang dihanyutkan, disebabkan peperangan, pembunuhan. Apa maksud sebenar wala ta'thaw fil ardi mufsidin? Jangan kamu melakukan kerosakan di bumi. Jawapan dia ialah kerosakan yang dimaksudkan adalah kerosakan dalam agama. Kerana apabila manusia melakukan kerosakan dalam agama, menatijahkan kerosakan di muka bumi. Kita dah sebut dah tuan-tuan sebelum daripada ni, kisah Fir'aun yang memiliki tamadun yang hebat. Rosak akhirnya tamadun mereka. Disebabkan apa? Kekufuran mereka. Kaum Sabak, ada negeri yang indah, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang baik dengan Tuhan pula yang mengampunkan, memberikan rahmat kepada mereka. Tapi bila mereka kufur kepada Allah, binasa negeri mereka. Qarun, harta kekayaan yang banyak, binasa harta dia apabila kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu jangan melakukan kerosakan di muka bumi, ialah jangan melakukan kesyirikan kepada Allah, jangan melakukan kekufuran kepada Allah. Sebab itulah sebenarnya punca kerosakan. Kita je tak nampak, kita rasa kerosakan tu ialah bila manusia bom situ, bom sini. Syirik itu hampir-hampir menyebabkan gunung itu hancur, bumi itu terbelah, langit itu pecah. Sebagaimana Allah Ta'ala kata, wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada, dalam surah Maryam Allah Ta'ala sebut. Dan mereka berkata Allah ni ada anak. Laqad ji'tum syai'an idda, Allah Ta'ala kata sungguh kamu telah mendatangkan sesuatu yang sangat besar kemungkaran dia. Apa dia besar kemungkaran? Dakwaan kamu bahawa Allah memiliki anak tu
sangat besar. Laqad ji'tum syai'an idda takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Hampir-hampir langit tu pecah, bumi tu terbelah, gunung tu hancur disebabkan kamu mendakwa bahawa Tuhan itu memiliki anak. Jadi apa yang Allah Ta'ala pesan kepada Bani Israel, jangan lakukan kerosakan di muka bumi, ialah dalam sudut pengingkaran mereka kepada nabi-nabi mereka, dan jangan kamu melanggar perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kulu washrabu min rizqillah, makanlah minumlah daripada rezeki yang Allah bagi. Wala ta'tsaw fil ardi mufsidin, jangan kamu menyebarkan kerosakan di muka bumi, adalah berarti jangan kamu melakukan perkara-perkara yang mendatangkan kemurkaan Allah, kerana dengan kemurkaan Allah itulah yang menyebabkan bumi ini rosak binasa. Bila datang tsunami, hancur. Apa penyebab tsunami? Kita berkata, oh ni gini gelombang gini. Tapi sebenarnya kemungkaran yang berlaku di tempat itu menyebabkan berlakunya tsunami. Kemungkaran yang berlaku di satu tempat itu menyebabkan berlakunya tanah runtuh, banjir besar, dan seumpama dengannya lagi lah. Okay? Jadi kita ni sebagai orang yang beriman, ambil iktibar daripada kisah Bani Israel. Allah bagi kepada kita banyak nikmat, maka janganlah kita balas kenikmatan itu dengan keingkaran kepada Allah, dengan kemungkaran ataupun dengan kekufuran yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Bani Israel ni cerita dia panjang. Sambungan itu, wa idzistasqam wa idz qultum ya Musa, dan ketika mana kamu berkata wahai Musa. Wahai Musa, apa dia? Lan nasbira ala ta'amin wahidin, kami tidak sabar, yakni sudah jemu dengan makanan yang satu macam sahaja. Asyik-asyik burung dengan manna, salwa manna, salwa manna, manna salwa, duk yang tu je makan. Kita kena ingat mereka ni sesat di padang pasir berapa tahun? 40 tahun mereka duduk di padang pasir. Arba'ina sanah yatihuna fil ard, dalam keadaan mereka 40 tahun sesak di padang pasir. Ada nikmat, tapi mereka ni berasa tak syukur, jemu. Lan nasbira ala ta'amin wahidin, dia kata ya Allah, kami ni berasa jemu dengan makanan satu jenis, padahal makanan dia tu sedap. Ni kita ni kan Nabi SAW ajar kepada kita, apabila kita tengok dalam urusan dunia, tengok orang yang lebih rendah daripada kita. Sebaliknya, bila kita tengok urusan akhirat, kita tengok orang yang lebih tinggi daripada kita. Dunia ni kita dapat makan, ada orang tak dapat makan. Jadi kita syukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan nikmat yang kita dapat. Kerana apabila seorang itu melihat kepada nikmat orang yang lebih tinggi daripada dia, hilang rasa syukur, malah dia meremehkan nikmat Allah kepada dia. Padahal yang dia dapat tu nikmat usadah, tapi bila dia tengok nikmat yang lebih besar daripada dia, dia meremehkan nikmat dia. Kita hari ni, saya suka bagi contoh. Analogi kita ialah nikmat raja-raja. Apa yang kita dapat hari ni,
Bila kita banding dengan orang yang lebih tinggi daripada kita, kita rasa Allahu Akbar, tahulah aku ni nikmat sikit je nak banding orang lain. Tapi walhal nikmat yang kita sedang kecap tu lebih besar daripada orang yang menikmati yang rendah daripada kita. Bahkan kalau kita banding dengan raja-raja terdahulu, kita lebih besar nikmatnya. Raja-raja terdahulu bukan semua ada kereta. Tahu tak? Kereta ni masuk tempat kita ni tahun 1901 baru ada kereta tempat kita ni. Kalau baca sejarah, kereta pertama masuk di Perak. Sebab tu dia dapat nombor pendaftaran A. Yang kedua, Selangor ni dapat pendaftaran B. Yang ketiga, di Pahang dapat C. Kelantan yang keempat dapat D. Siapa yang pakai mula-mula ni? Lalu di Perak katanya apa tu, seorang tycoon besar, businessman besar Cina. Dan kemudian raja-raja, orang-orang kaya je dulu pakai kereta. Kalau ada kereta pun sebiji tu je. Hak mula-mula dulu. Kita ni naik kereta satu rumah, kalau ada dua kereta tu dah biasa dah. Zaman dulu kalau tahun 50-an, 60-an, siapa yang ada motor kira hebat lah. Naik tahun 80-an, siapa yang ada kereta, jalan di KL ni zaman dulu tahun 70-an, lengang je jalan dia. Ada kereta tapi tak banyak lah. Kalau satu rumah ada satu kereta, kira hebat lah tu. Mari berlakulah zaman demi zaman demi zaman, Allah bagi kat kita ni nikmat yang banyak. Sampai hari ni satu rumah boleh ada 2 kereta, 3 kereta, 4 kereta. Sehingga apa? Rumah PPR kita pun tak cukup parking. Nikmat yang banyak Allah Ta'ala bagi kepada kita. Sebagaimana Allah bagi kepada Bani Israel nikmat, maka Allah bagi kepada kita nikmat. Bahkan nikmat yang ada pada kita sebenarnya kalau kita fikir balik, kita dapat kenikmatan yang lebih berbanding orang yang zaman dulu. Kalau banding dengan zaman kita pun mungkin kita dah lebih daripada orang. Banding dengan yang zaman dulu lagilah banyak. Lagi nikmat. Nikmat aircon, nikmat makanan, minuman yang sedap, nikmat minum air sejuk. Dulu nak minum air sejuk ni bubur dalam labu lah, labu sayung. Minum air labu sayung tu kira nikmat lah tu. Alhamdulillah, air sejuk. Zaman sekarang ni ada kowe lah, ada cukur lah, ada berapa peti sejuk, macam-macam. Boleh makan, boleh minum, nikmat tuan-tuan, nikmat. Tapi Allah Ta'ala pesan, sebagaimana kita ambil peringatan Allah kepada Bani Israel, wala ta'thaw fil ardi mufsidi. Dan Allah rezeki kepada kita benda yang tak ada rezeki pada Bani Israel. Lebih lagi, Bani Israel satu jenis makanan 40 tahun makan. Akhir sekali dia minta dengan Allah yang daripada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, kami tak cukup, rasa bosan makan satu makanan. Kita berapa jenis makanan kita makan? Allahu Akbar. Kalau masjid surau buat nasi lemak, asyik-asyik nasi lemak, kita komplain juga. Alamak, nasi lemak bulat hari ni. Pergi surau tu nasi lemak, pergi surau ni nasi lemak je dia panggil. Alamak, kita kata, tu baru nasi lemak pagi je, tengah hari makan hak lain, malam makan hak lain pula. Tapi kerana Allah ni bagi nikmat kepada kita, kita jarang mensyukuri nikmat tersebut.
Sampai ke budak-budak tengok nasi lemak, dia kata nasi lemak je. Padahal daripada orang, sebahagian orang lain nak makan nasi pun tak ada. Ada orang datang luar pada mari pak kita kerja, hantar duit kat kampung, makan nasi kosong dengan garam, gigit bawang. Tu je lauk dia. Lauk dia ambil bawang, cicah garam, makan. Ambil nasi kosong, makan. Pasal apa? Nak hantar duit kat kampung. Kita makan, Allahu Akbar. Pagi nasi lemak. Lepas tu pukul 10 makan kuih pula. Kuih macam-macam jenis. Tengah hari makan lagi macam-macam jenis. Pergi kat kedai tu makan ikan, ayam, daging ada. Masakan pula jenis-jenis macam. Gulai, masak kicap, gini-gini. Kita ni alhamdulillah, alhamdulillah. Hak tu hak makanan kita baru. Kena makanan hak western pula. Tuan-tuan nak makan Korea, tu dia restoran dia sebelah tu je. Nak makan nasi Arab, tu dia tu Qasar Balkis ada pak kita. Nak makan nasi Indonesia, tu restoran Padang ada belah sana. Nak makan nasi apa lagi? Thailand pun restoran Thai pun ada. Nak kita, Allahu Akbar. Nikmat yang banyak. Persoalan dia, jangan difikir kepada nikmat itu saja. Fikir juga apa yang kita buat sebagai tanda syukur ke atas nikmat itu. Dan fikir juga betapa besarnya kemungkaran yang berlaku dalam keadaan Allah Ta'ala bagi nikmat itu. Dan kemungkaran yang paling besar ialah orang yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang yang kufur, tidak beriman kepada Allah. Orang yang ingkar kepada perintah Allah. Semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita dan mencukupkan atau menutup keaiban kita dan menambahkan lagi apa yang kurang dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Bani Israel ni bila dia puas, dia bosan, dia kata apa? Fad'u lana rabbaka yukhrij lana, doakanlah kepada Tuhanmu untuk kami. Diminta dengan Nabi Musa. Yukhrij lana mimma tumbitul ard, keluarkan kepada kami sebahagian dari apa yang tumbuh di muka bumi. Selama ni dapat yang datang dari langit, ma'idatan minas sama, dapat makanan dari langit, burung mari kat dia. Ada apa tu, al-manna pun jatuh kat dia. Ada setengah tu ditoreh pokok. Dia kata boleh tak kami minta sesuatu yang tumbuh daripada bumi pula? Apa dia? Min baqliha, daripada sayur-sayuran. Wa qithaiha, timun, mentimun. Wa fumiha, bawang putih. Wa adasiha, kacang dal. Wa basaliha, bawang merah. Dia minta apa? Kalau boleh kami nak apa? Kami nak sayur, timun, bawang putih, kacang dal, bawang merah. Kami nak yang tu. Allah Ta'ala jawab apa? Qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Apakah kamu nak menukar sesuatu yang kurang baik dengan meninggalkan yang lebih baik? Kamu dah dapat nikmat besar, nikmat makanan dari langit, tiba-tiba kamu nak yang sesuatu yang lebih kurang daripada itu. Inilah sifat manusia. Allah bagi benda yang baik, tapi kadang-kadang yang baik tu jemu dia. Dia nak yang kurang baik lagi. Kaedah ni berlaku dalam semua perkara
bukan sekadar dalam makan dan minum sahaja. Bahkan kita katakan manusia ni kerana kejahilan mereka tukar sesuatu yang lebih baik dan mereka ambil sesuatu yang kurang baik. Qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Sama ada dari sudut kenikmatan ataupun dari sudut amal ibadat. Jangan kita tukar sesuatu yang kurang baik dengan sesuatu atau sesuatu yang lebih baik, ambil sesuatu yang kurang baik. Contoh macam mana? Bani Israel ni pada makanan, boleh juga pada sudut amal ibadat. Amal ibadat ni Allah bagi kepada kita sesuatu nikmat yang besar. Kita ada amalan menurut Quran, kita ada amalan menurut sunnah. Baca Quran banyak tak pahala? Banyak pahala. Baca zikir mengikut sunnah banyak tak pahala? Banyak pahala. Tapi akhirnya mereka cenderung dengan amalan-amalan yang tidak disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita katakan, apakah kamu nak tinggal amalan yang lebih baik? Kamu nak amal amalan yang kurang baik? Sama juga. Kaedah ni terpakai. Allah bagi kepada kita hidayah. Allah bagi kepada kita petunjuk. Petunjuk Allah lebih baik daripada harta dunia. Allah ni Al-Malik, dia raja. Dia bagi kenikmatan kepada orang sesuai dengan sifatnya yang maha menguasai dan maha merajai. Kekayaan Allah melimpah-limpah. Jadi Allah boleh bagi kepada orang yang beriman apa saja Allah Ta'ala nak bagi. Tapi Allah tak bagi kekayaan yang melimpah-limpah pada semua orang beriman. Sebab apa? Sebab kekayaan ini bukanlah sesuatu yang paling mulia. Kerana kekayaan ini Allah bagi kepada orang yang Allah sayang. Begitu juga Allah boleh bagi kepada orang yang Allah murka. Fir'aun kaya, Qarun kaya. Orang kaya ni, kekayaan ni Allah boleh bagi kepada orang yang Allah sayang, dan Allah juga boleh bagi kepada orang yang Allah tak sayang. Tetapi nikmat hidayah, nikmat iman yang menatijahkan syurga hanya diberikan kepada orang yang Allah Azza wa Jalla sayang. Sehingga tu kita kata, apakah kamu nak meninggalkan jalan hidayah untuk kamu kejar keduniaan dan kamu jual akhirat kamu nak beli dunia? Itu pun kita kata, qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Apakah kamu nak tukar sesuatu yang rendah martabatnya dengan sesuatu yang lebih tinggi martabatnya? Jadi kita kata hidup ni carilah kemuliaan, senantiasa nak yang untung, tapi bukan keuntungan dari sudut kacamata manusia. Carilah keuntungan pada kacamata Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah bagi itu adalah yang nikmat. Yang Allah bagi kepada kita adalah anugerah. Sehingga kadang-kadang bila kita kata Allahu Akbar, aku fakir banding orang kaya, dia kata aku lebih suka kalau inilah yang Allah bagi kepada aku, kerana apa yang Allah bagi itu pastinya pahalanya banyak. Sebagaimana kata Sa'ad bin Abi Waqqas, apabila dalam keadaan dia buta, orang tanya dia, wahai pakcik, orang minta dia doa mustajab. Doa dia mustajab, semua orang pergi minta doa kepada dia, dan dia doakan, insya Allah mustajab. Orang tanya dia, kenapa kamu tak doa kepada Allah
supaya mata kamu ni pulih pun dapat melihat semula. Lalu kata dia, qada'ullahi alayya ahabbu ilayya min basari. Apa yang Allah takdirkan kepada aku lebih aku suka daripada mata aku. Kalau inilah anugerah Allah bagi kepadaku, kata dia, aku sabar, dan kesabaran pada aku lebih baik daripada melihat. Pasal apa? Dia tengok pada sudut kacamata Allah Azza wa Jalla. Jadi kita ni muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, senantiasa melihat kepada, tengok atas. Apa yang Allah bagi kat kita, baik ke buruk ke senang ke susah, kalau benda tu datang dari Allah, syukurilah nikmat tersebut. Dan kita minta kepada Allah kesembuhan, memang kita minta kepada Allah kesembuhan. Tapi janganlah sampai satu saat kita tukar kesyukuran itu dengan kekufuran. Jangan tukar amalan-amalan besar pahala dia dengan amalan-amalan yang sedikit pahala dia. Seperti mana Bani Israel minta tukar daripada makanan dari langit dengan timun, bawang, kacang dal. Allah Ta'ala kata, qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum. Kamu turunlah ke bandar kerana di sana kamu boleh dapati apa yang kamu minta itu. Jadi Allah Ta'ala kata, kalau nak kamu nak tu, pergilah cari dekat negeri-negeri, kat bandar-bandar. Jadi Allah Ta'ala tidak anugerahkan kepada mereka perkara tersebut. Wa duribat alaihimuz zillatu wal maskanah, dan ditimpakan dengan, dan mereka ditimpakan dengan kehinaan dan kepapaan, yakni kaum Yahudi, disebabkan derhakanya mereka kepada Allah Azza wa Jalla, maka mereka telah dimurkai oleh Allah dan ditimpakan dengan kehinaan serta kefakiran atau kepapaan, sehingga ternyata kesan pada diri mereka ternyata kesannya pada diri mereka sekalipun mereka kaya raya. Jelasnya kemurkaan Allah yang menimpa kaum Yahudi itu menjadikan mereka senantiasa dibenci dan diburu oleh umat manusia di mana sahaja mereka berada, disebabkan tamaknya, hasad dengkinya, khianatnya dan pencerobohannya. Tadi Allah Ta'ala bagi kepada mereka kehinaan dan kefakiran. Allah Ta'ala bagi kepada mereka kehinaan dan kepapaan, sehingga hinanya mereka itu sampai ke hari ini pun mereka hina di mata orang-orang yang beriman. Dan mereka juga sebenarnya memang ada rasa kehinaan dalam diri mereka, sehingga mereka ni nak mencari kemuliaan. Tapi Allah Ta'ala tidak memberikan kepada mereka kemuliaan tersebut selama mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay? Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa ba'u bi ghadabin min Allah, dan mereka sepatutnya mendapat kemurkaan dari Allah. Yang demikian itu adalah kerana mereka itu kufur kepada ayat-ayat Allah, dan mereka pula membunuh nabi-nabi yang tidak ada alasan yang benar. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Yang demikian itu disebabkan mereka menderhaka dan mereka pula senantiasa menceroboh. Di akhirnya mereka ni dihinakan oleh Allah kerana sifat mereka kufur kepada ayat-ayat Allah, dan sebabkan mereka membunuh nabi-nabi mereka. Jadi inilah sebab kehinaan dan kebinasaan. Waktu kita katakan di awal tadi, banyak orang tengok binasa ni disebabkan
kerosakan di muka bumi secara zahir. Tapi kita sebagai orang beriman, kita tengok kerosakan bumi secara hakikat dia. Hakikat dia. Bumi ni dia ada kuasa untuk Allah Ta'ala rezekikan dia ni, ada sistem dia, ekosistem yang dia boleh pulih kalau Allah Ta'ala izinkan dia. Udara pulih dengan sendiri, kita oksigen kita banyak, laut kita pun ada. Dan pembekal oksigen yang paling banyak adalah hidupan-hidupan di dalam laut. Kita ada garam di laut, kita ada alga di laut. Bumi ni kalau Allah Ta'ala nak suruh dia pulih dengan sendiri boleh. Tapi masalahnya manusia yang melakukan kerosakan tu menyebabkan Allah malah menambah kerosakan dia. Gunung runtuh, tasik meletus, tanah runtuh, banjir besar. Kita tengok sampai gerhana tempat kita dulu kadang-kadang je berlaku gerhana. Sekarang ni makin lama makin kerap gerhana. Makin kerap gerhana. Sains boleh kaji kewajarannya, tapi kita sebagai orang beriman, kita tahu sebab sebenar perkara ni berlaku adalah kerana Allah Azza wa Jalla menghendakinya. Itu sebenarnya. Kalau Allah berkehendak, Allah boleh pulihkan bumi. Semata bagi Allah, kun fayakun. Tapi hari ni bumi kita sedang dying, bahasa muda. Bumi makin mati, kerosakan di muka bumi makin bertambah disebabkan tangan-tangan manusia. Tapi bukan sekadar tangan-tangan zahir, tapi tangan-tangan yang melakukan kerosakan dalam agama. Munculnya LGBT, mungkin munculnya sekularisme, munculnya kesyirikan, munculnya kemaksiatan yang berleluasa, munculnya perkara-perkara kemungkaran yang dilakukan secara terang-terangan. Semua ini mendatangkan kebinasaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi semoga Allah Taala jaga kita dari asbab kebinasaan dan kehinaan ini, dan semoga Allah Taala jadikan kita orang yang mengajak manusia kepada kemakrufan, benda makruf, dan sama-sama kita pulihkan dunia ini dengan kembalinya manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini akan berlaku di zaman turunnya Nabi Isa dan Imam Mahdi. Masa tu satu ekor kambing, susu dia boleh makan sekampung. Buah delima pun begitu juga. Besar-besar, binatang jadi besar, jadi subur, susu jadi banyak, tumbuh-tumbuhan jadi makmur apabila manusia kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan kita ni muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, jaga diri kita daripada kemungkaran dengan kita banyak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Insya-Allah kita sambung besok hari pada ayat yang ke 62. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.